Okey, selamat datang. Sekejap, tu sikit lah. Okey, dah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kat sini pada pagi ni, pada tengah hari ni, insyaAllah kita akan satu sesi yang special di kalangan warga Malaysia dekat Jepun berkenaan dengan perkongsian sharing-sharing secara umumnya lah tentang sisi-sisi kehidupan kita sebagai seorang Muslim dan juga seorang Malaysian dekat Jepun ni. So siri ni akan dibawa secara berkala dan menyentuh tema-tema yang spesifik lah pada setiap kali siri yang akan dilakukan. Okey, insyaAllah pada hari ini Alhamdulillah Allah SWT mempermudahkan pertemuan kita pada pagi ini untuk bersama dengan dua orang rakyat Malaysia yang sedang bekerja di company Jepun. Dan sebelum saya terlupa, izinkan saya memperkenalkan dirilah, insyaAllah. First of all, nama saya Kamarul Arifin bin Muhammad Noor. Alhamdulillah, sekarang sedang melanjutkan pelajaran di Saitama University, Jepun. Sekarang tahun ke-8 saya di Jepun. Alhamdulillah, insyaAllah saya akan mempersilakan saudara kita untuk memperkenalkan diri. Saya. Nama saya Zamri bin Zakaria. Saya dulu belajar dekat Yamaguchi University. Bergraduasi pada tahun 2011. Saya pulang ke Malaysia sekejap lebih kurang setahun lah. Dan pada tahun 2012 saya datang semula ke Jepun. Sehingga sekarang saya bekerja di Jepun lah, di sini. Di sebuah syarikat design company. 3 tahun lah Sam kerja. 2012 lebih kurang hampir 3 tahun lah saya di sebagai pekerja di negara Jepun ya. InsyaAllah 3 tahun ni satu tempoh yang cukup lama lah untuk digelar sebagai seorang ni kan. Kalau di bahasa Jepun tu ishi nubue nimo sanne kan. Kalau banding 3 tahun lepas tu dari segi pengalaman bekerja, dari segi know-how tu memang ada beza lah daripada sejak awal saya datang bekerja kat sini lah, dengan dibandingkan dengan sekarang ni. Dari segi know-how tu lah, cara bekerja tu lah. Okay, terima kasih. InsyaAllah kita akan menggali lebih lanjut lagi tentang latar belakang dan pengalaman saudara Zamri ni. InsyaAllah kita akan silakan pula saudara kita yang kedua ni. Smart, kemas, berjaket. Baru balik kerja. Masya Allah. Nama Muhammad Syahrizal bin Sabdin, panggil Syah. Belajar dulu di Utsunomiya University, bidang Mechanical System Engineering. Datang Nihon tahun 2007. So 9 tahun ke Nihon, kat Jepun. Daripada bujang daripada belajar ke kerja, ke dah kahwin dan anak, alhamdulillah. So pengalaman kerja di Jepun 4 tahun. InsyaAllah. Alhamdulillah. Inilah saudara-saudara penonton sekalian. Boleh dikirakan, kalau saya rasa tidak keterlaluan, saya rasa sebab memandangkan latar belakang saudara-saudara kita ni semuanya dia akan berbasis kejuruteraan. Mungkin salah satu juga aset kepada negara dalam mereka mencari pengalaman di Jepun. Dan mungkin saya rasa tidak keterlaluan kita menggelarkan mereka sebagai antara profesional yang sedang berkhidmat di Jepun. Okey, mungkin saya mulakan dengan saudara Zam dulu tentang first of all ni tentang kenapa dalam banyak tempat dengan kelulusan yang alhamdulillah tinggi jugalah, kiranya lulusan engineering daripada Jepun,
Mungkin pasaran kerja kat Malaysia pun mungkin banyak, tapi daripada banyak tempat tu kenapa pilih Jepun? Saya sebenarnya memang lepas graduasi CQ balik Malaysia, saya sebenarnya memang dah tak berhajat untuk ke Jepun benda-benda. Tapi sekali saya minta interview di satu tempat tu, dan saya sebenarnya company tu memerlukan saya untuk bekerja di headquarters di Jepun lah, di sini. Saya ambil masa sebulan juga lah untuk fikir untuk datang ke sini lah. Jadi lepas dah fikir, timbang baik buruk semua, memang saya nampak kalau saya datang ke sini, saya boleh belajar, pergi lagi jauh lah, belajar masa dia untuk master lah, ataupun pergi lebih dalam tentang suatu bidang tu lah. Jadi tu sebab tu saya pilih untuk datang ke sini lah. Dan saya harap dengan apa yang saya belajar ni, saya dapat bawa balik ilmu ni dan boleh saya ajar kepada orang Malaysia. Sebab sebenarnya ilmu bidang-bidang macam kejuruteraan ni, Jepun sangat dalam lah bidang-bidang ni. Sebab dia orang dah banyak sangat buat kajian, dia orang dah try yang ni ada. Ilmu tu ada kat dia orang, ada kat negara dia orang, ada tertulis dalam buku dia orang. Sebenarnya benda tu yang kita nak ambil sendiri daripada Jepun ni dan bawa balik ke tempat kita. Tu dari segi pekerjaan lah, dari segi maksudnya ilmu pekerjaan tu lah. Dari satu segi lagi, dari segi manner, etika kerja, tu pun penting juga lah, sebab Jepun sangat jaga lah hubungan sesama pelanggan, hubungan dengan vendor. Jadi yang saya nampak yang bagi orang Malaysia ni, hubungan antara pelanggan, customer dengan vendor tu agak kurang dari segi budi bahasa dengan adab. Saya rasa agak masih kurang lah di Malaysia. Itulah. Jadi yang pertamanya tadi sebabkan mahu mendalami lagi ilmu yang Jepun sudah ada, dan yang keduanya melihatkan tentang keistimewaan Jepun dari segi adab dan juga tata suhiranya menyebabkan Zam ni lah memilih untuk kerja di Jepun. Kemudian saudara Syahrizal. Kalau nak saya pula, kalau soalan tadi kenapa Jepun benda ni pun saya cakap dekat Japanese juga sebenarnya. Kalau dalam Japanesenya, Nihon no shaka de suyosu nara sekai no doko demo suyosu desho. Wah. Nihon de yatte ikeru nara doko itte mo yatte ikeru desho. Kira kalau kita boleh hidup kat Jepun ni, kalau kita boleh survive kat Jepun ni, di mana-mana insya-Allah kita boleh survive insya-Allah. Sebab dia punya kibishi, dia punya apa? Strict dia, dia punya susahnya, dia punya disiplin dia, dia punya tata kerja dia tu beza lah. Saya tak pernah kerja kat Malaysia, tak tahu macam mana tata kerja Malaysia, tapi dari segi dengar orang ceritanya rasa beza lah. Bekerja kat Jepun dan bekerja kat tempat lain. So itu antara salah satu sebab kenapa pilih negara ni untuk bekerja. Masya-Allah. Itulah saudara Syah ni, istimewanya dia mempunyai semangat yang tinggi dan juga target yang cuma nak kena betul kan. Saya dah bukan engineer sekarang. Belajar engineering tapi kerja dah bukan engineer. So kalau point mendalami ilmu kejuruteraan tu tak betul lah. Segan sikit lah saya nak cakap. Saya tak ada ilmu kejuruteraan. Okay. Tapi itulah. Tapi istimewa juga orang yang belajar engineering tapi aplikasi kerjanya dalam bidang lain. Maksudnya dia mengetahui banyak bidang lah kan. Mengetahui banyak perkara lah kan. Itulah istimewanya. Itulah sebab-sebab yang saya rasakan agak istimewa, dan juga yang paling penting adalah ianya jelas lah. Sebab mostly kita melihat kadang-kadang para graduan ni tak tahu sebab ataupun tidak pasti apakah titik tolak untuk dia memilih satu pekerjaan tu. Okay, kita teruskan ke soalan seterusnya, iaitu mungkin saudara berdua boleh kongsikan bagaimana, apakah cabaran yang dirasai yang meninggalkan kesan dalam kehidupan saudara sepanjang berada di Jepun. Mungkin mulakan saudara Syahrizal. Cabaran kita nak ni lah. Of course kita nak, sebab awal-awal kerja Jepun tu kita tak kenal lagi siapa orang Jepun ni. So dia punya perbezaan kacikam. Perasaan kan? Bukan perasaan. Perbezaan nilai kacik. Nilai terhadap satu perkara. Contohnya nilai kita terhadap agama, nilai kita terhadap keluarga, nilai kita terhadap kerja. Berbeza dengan nilai Japanese terhadap kerja.
kalau Japanese tu bila dia orang bekerja, kerja adalah nombor satu. Keluarga, agama of course bukan dalam pemikiran dia orang kan. Keluarga pun nombor dua, kawan-kawan sendiri punya masa nombor dua. Cuma bezanya kita, agama itu nombor satu. Dan sebab kita nak datang sini pun of course lah, sebab kita tengok kita nak jadi orang Muslim yang kat Jepun ni kan, supaya kita dapat tunjuk contoh yang baik. Keluarga pun nombor satu, keluarga, dan selepas itu baru datang kerja. So kat itu ada kata pertembungan, kalau kan cakap pertembungan nilai terhadap pemikiran terhadap sesuatu perkara. Itu yang awal-awal tu, itu yang buat masalah bila benda macam nampak macam biasa tau. Tapi bila benda tu, bila pergi pada satu benda, kalau kita nak pilih rumah, kalau kita pilih rumah, nak pilih kat mana, kita akan fikir okay, isteri kita mesti pilih rumah dekat dengan isteri nak belajar kan. So susah dia isteri jauh pada dekat universiti, so pilih yang dekat dengan antara tengah-tengah kan. Kalau Japanese tak, dia akan pilih kenapa kau pilih dekat dengan isteri, pilihlah dekat dengan tempat kerja, dan so boleh apa, sanggih boleh overtime apa semua. Itulah antara maksudnya family tu jatuh nombor 2 lah. Family tu jatuh nombor 2 biasanya. Itu satu benda yang susah juga kita nak adapt dalam dia pun punya apa, syakai, community. Bagaimana Saudara Zam? Ucapan soalan saya yang Syah cakap tu sama lah. Itu sama. Satu yang saya nampak perbezaan boleh kata budaya, bangsa dan agama, itu yang antara dinding kabel yang paling besar. Macam dia orang nak faham kewajipan kita sebagai Muslim ni yang perlu solat dan semua tu. Saya ambil masa rasanya untuk kolek saya, maksudnya rakan saya pejabat saya tu untuk faham. Setahun juga dia orang perlu faham. Pada awal tu macam dia orang masih tanya kenapa korang kena sembahyang, kita tak perlu solat pun kan. Jadi macam dia cakap apa, bila kita cakap syikatan 9 macam saya cakap ni memang kami kena sembahyang. Dia orang akan cakap tak, syikatan 9 macam tu lah. Syikatan 9 macam macam ni juga kan saya salah. Macam bukan lah, maksudnya memang ada cara, maksudnya kita boleh tinggalkan solat lah, tapi setahun tu barulah dia orang faham lah. Memang kita macam mana pun, apa terjadi pun saya tak boleh tinggalkan solat lah. Lepas setahun tu baru dia orang faham lah. Tu satu lah yang saya nampak perbezaan sebab memang cara kita dibesarkan berlainan dengan Jepun lah. Lepas tu benda yang satu lagi, benda yang susah bagi kita sebenarnya, bagi dia orang tak susah pun, sebab kehidupan seharian dia orang tu memang dia orang dah alami kehidupan yang lagi susah berbanding orang Malaysia lah. Maksudnya orang Malaysia dari segi kita tengok makanan pun, orang Malaysia makan manis, tak jaga kesihatan kan. Orang Jepun biasa lah minum benda tak gula, makanan yang tak ada rasa kan. Tapi bagi orang Malaysia bila benda ni bagi dia orang susah lah. Lepas tu orang Jepun berjalan kaki ke tempat kerja, naik basikal untuk ke tempat kerja sejauh 10 km tu biasa lah. Tapi bagi orang Malaysia bila dengar macam tu memang dah masuk TV kan. Kalau biasa lah 20-30. Biasa memang kat tempat kerja ada seorang pakcik umur dah 50. Dia datang kerja setiap hari naik basikal 20 km. Ya Allah. Betul. Bagi jadi tahap kesusahan yang kita rasa susah bagi dia orang senang. Jadi kita kena paksa diri kita untuk move satu level bagi sama dengan dia orang. Tu yang saya nampak beza tu lah, dari segi budaya yang susah. Dengan satu lagi yang ni memang pasti lah, sebab kita dah berbeza budaya, bangsa, komunikasi lah. Mungkin bagi kita bahasa kita rasa tak rude, tak kurang ajar, tapi bagi orang Jepun perkataan ataupun perkataan kita pakai tu ataupun ayat kita pakai tu bagi dia orang agak kurang ajar macam tu. Itulah cabaran. Saya rasa banyaknya pada ni lah pada macam Saudara Syah sebut pada menyelesaikan nilai kan. Sebenarnya Jepun sudah ada tradisi, sudah ada budaya mereka yang amat tersusun, amat cantik dan amat boleh kita katakan halus kan. Jadi bagaimana kita sebagai seorang Muslim hadir di Jepun untuk menyesuaikan nilai-nilai itu supaya menepati nilai-nilai Islami. Saya ingat pada waktu yang sama kita ada satu misi untuk memperbetulkan
mindset yang agak tak selesa macam tadi yang Syah katakan tadi, bahawa family nombor 2 kan. Dan banyak lagi lah. Mungkin saya rasa para penonton pun dapat merasakan bahawa saudara-saudara kita ni sebenarnya dia ada banyak benda yang dia nak share. Mungkin apa yang dia cakap kat sini ni hanya 1% daripada apa yang dia alami sepanjang waktu di Kaisha. Jadi mungkin untuk sesi kali ni kita sudahi, kita penghujungkan sesi itu pada kali ini dengan mungkin kalau ada pesanan-pesanan yang ingin disampaikan oleh saudara berdua kepada para pendengar atau penonton kita pada pagi ini. Silakan Saudara Zam. Ya, saya sebab saya dah boleh kata dah lebih kurang 3 tahun bekerja, dan saya rasa saya masuk sangat dalam dengan kehidupan Jepun ya. Jadi saya rasa banyak saya dapat belajar daripada orang, benda yang sangat baik dia orang dapat daripada orang ni. Jadi saya amat menghargai apa yang dia orang dah ajar saya. Di pesanan saya, kalau bekerja di sini, bermasyarakat dengan Jepun ni, jaga hubungan kita dengan Jepun, jaga macam tadi Kak Maru cakap, nilai-nilai yang dia orang dah bentuk tu kan. Jangan kita jadi perosak oleh nilai tu lah. Jaga betul-betul budaya, macam orang cakap lah, datang kandang kambing mengambil, datang kandang harimau mengaum kan. Selagi tak bertentangan dengan nilai-nilai agama kita, tu kita kena pegang satu prinsip lah. Maksud agama kita tak boleh compromise lah agama. Tapi dari segi budaya, kalau budaya tu bagi di Malaysia mungkin elok, tapi di Jepun buruk. Jadi kita buanglah budaya yang kita rasa elok, bukan buang lah, saya rasa kita sesuaikan di sini lah. Tu lah. Jadi saya undang balik, jangan kita rosakkan lah suasana baik yang ada kat Jepun ni, dan berpegang kepada prinsip kita sebagai seorang Muslim lah. Macam macam yang Saudara Kamalu cakap tadi kan, macam Saudara Zam cakap dia, masyarakat Jepun tu dia dah cantik lah. Dia dari segi tradisinya, dari segi akhlaknya memang dah menarik dah sebenarnya, dah cantik dah sebenarnya dia punya masyarakat dia orang. Akhlaknya baik, adabnya baik, bekerja kerasnya, dengan macam-macam lagi lah, dengan hubungan antara teman kerja, hubungan antara senior junior. Tapi itulah yang sempurna itu Islam kan. So walaupun kita kadang-kadang kalau orang Malaysia nampak orang Jepun ni macam buat kerja keras apa semua hebat, itu bukan yang sempurna. Sebab yang sempurna Islam yang sempurna. So macam mana kita nak sempurnakan, nak bawa Islam yang sempurna ni ke dalam satu budaya Jepun yang dah nampak cantik supaya mengindahkan lagi. Dan Allah, sebab Allah tak jadikan sesuatu benda itu sia-sia. Allah tak jadikan sesuatu benda itu tak ada tujuan. Allah jadikan saya, Allah jadikan Kamarul, jadikan Zam ada kat Jepun ni. Kamarul belajar kat Jepun, Zam dengan saya bekerja kat Jepun, ada tujuan dia, ada sebab dia kenapa Allah jadikan benda tu jadi macam tu. So kita kena fikir apa sebab dia Allah jadikan kita ni berada kat dalam masyarakat ni, tujuan apa kita nak, apa benda yang kita kena buat kat sini kan. Dan kalau ada penonton yang nak bekerja kat Jepun ataupun nak datang ke Jepun, firstly kena tahu Allah jadikan kita ni datang kat Jepun ni ada tujuan dia. Ada benda yang kita kena buat. Ada benda yang kita kena belajar, dan ada benda yang kita kena kreatif, ada benda yang kita belajar, ada benda yang kita kena bagi. InsyaAllah. Itu pesanan yang berharga lah bagi kita, yang bagi saya sendiri pun yang mendengar pun, saya rasa satu pesanan yang berharga lah untuk meletakkan satu mindset yang betul lah dalam apa sahaja yang kita berlakukan, apa sahaja yang kita buat, apa sahaja pekerjaan yang kita pilih, mana sahaja kita berada, untuk merasai bahawa kita mempunyai mission dan juga amanah yang perlu dilaksanakan sebagaimana firman Allah SWT surah Al-Baqarah ayat 30 yang Allah SWT tak ciptakan kita ni, Allah SWT menciptakan kita ni untuk menjadi khalifah di atas muka bumi ni. Maksudnya bukan sekadar di Malaysia, bukan sekadar di kampung kita bukan sekadar di negeri kita tapi juga untuk beraksi ataupun apa kita taksio boleh digunakan di mana sahajalah, memahami erti kata khalifah itu di mana sahaja, di Jepun sekalipun. Dan yang keduanya surah Az-Zariyat, yang mana Allah Taala juga menjadikan kita sebagai hamba kepada dia, abdi kepada dia.
So dalam keadaan keseriusan Jepun bekerja, ke apa ni, waktu yang kadang-kadang terasa agak sempit dan tertekan, bagaimana kita menyelesaikan segala benda itu untuk melaksanakan dua tujuan kehidupan kita tadi, iaitu ibadah dan kekhalifahan. Saya rasa alhamdulillah perkongsian yang saya amat baik sebagai permulaan bagi sesi mengetih bersama senpai kita. Mengetih ini kopi, ini ocak. Bersama senpai kita dalam memahami kehidupan sebagai seorang Muslim di mana saja kita berada, insyaAllah. Mungkin sekadar itu sahaja untuk sesi ini. InsyaAllah kita akan bertemu lagi pada sesi akan datang jika diizinkan Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وصدته الأماني أن يتوب أنا